A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazim. Nah, situ betul. Betul deh, berhenti situ deh. Kau lain jumpa ke tak tu hak berhenti mana tu, sambung mana? Mana? Tak jumpa. Mana? Tengok kita je. Muka surat sini sudah dah. Tak ingat deh. 2 tahun cuti. Tak nan dah. Kena tanda dah semula. Kita tak boleh tanda penuh. Nak tanda ke mana? Tak tahu. Tanda pun tak ada manfaat. Rasa-rasanya betul dah ni. Sini dah muka surat 16. Muka surat 16. Ni fallahu mawjudun. Rasa situ dah. Baik. Kita sambung lagi muzakarah Nazam Aqidatul Awam, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Muka surat dalam kitab tuan-tuan semua tu ialah muka surat 16. Pada kata dia bunyinya fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi. Setelah mana dia menyatakan bahawasanya ketahuilah olehmu akan bahawasanya wajib makrifat, wajib mengenal. Makrifat sini makrifat khassah, makrifat ammah, bukan makrifat khassah, makrifat ammah. Mana makrifat secara umum. Makrifat dia ada 2, makrifat ammah, makrifat khassah. Kenal secara umum dan kenal secara khusus. Ada 2 makrifat. Maka yang fardu ainnya ialah makrifat ammah.
Kenal secara umum tu dia panggil hak fardu ainin, yang akan dibicarakan dalam kitab-kitab Aqidatul Awam. Nama akidah orang-orang awam. Nah tu ni. Maka kerana tu makrifah yang dibicarakan dalam kitab kita ni ialah makrifah ammah. Inilah hak fardu ain. Mana min wajibin lillahi 20 sifah. Tu. Itu daripada sifat-sifat yang mesti bagi Allah Ta'ala tu ialah 20 sifat. 20 sifat yang lagi akan kita bicarakan. Mesti kita kena kenal sifat-sifat ni, mesti. Kalau kita tak kenal sifat-sifat ni, maka kita tu orang panggil hanya mengenal nama bagi zat Allah Ta'ala tu Allah. Tu apakah hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanannya kita tak kenal. Maka kita tu termasuk di kalangan orang yang tak kenal Tuhan, dia panggil. Tak kenal Tuhan. Kenal nama bagi Tuhan je. Siapa? Allah. Allah hak kita kata nama bagi dia tu ialah zat ketuhanan yang bersifat dengan segala sifat ketuhanannya. Apa sifat-sifat dia? Maka kalau orang tu tak tahu, berarti dia tak kenal hukum sifat ketuhanan. Bila tak kenal hukum sifat ketuhanan, maka tak kenal lah hukum ketuhanan. Kerana 20 sifat ni dia panggil sifat ketuhanan. Tu yang kita nak i'tikad dipanggil hukum sifat ketuhanan. Wujud ada. Ada siapa? Ada Allah Ta'ala. Apa kita nak hukum Allah Ta'ala ni ada? Ada. Mesti. Mesti, ngoti, sungguh Allah Ta'ala tu ada. Itu dia panggil hukum mesti. Sungguh, ngoti, itu dia panggil hukum. Ada sifat ketuhanan. Orang panggil apa? Hukum sifat ketuhanan. Gitu. Jadi bukan ngaji sifat 20 ni tu cara bila saja dah. Kata ni. Wujud erti ada, lawannya tiada Allah dalilnya alam ni. Tidak artinya sedia dah. Lawannya baru dalilnya alam ni. Bukan begitu ngajinya. Ngaji nak hukum. Kalau tersalah hukum tu lah orang panggil tak kena hukum sifat ketuhanan. Ada Allah kita nak pegang bagaimana? Nak hukum bagaimana? Tentu tidak. Berat. Tentu tidak ada Allah. Terbalik tu. Tak ada Allah, mesti tak ada Allah. Mulhid, etis selalu dah. Jadi sebelum daripada kita nak bicara tentang hukum ketuhanan, tu kita kena tahu dulu hukum tu ada berapa? Hukum ada 3. Dah. Dalam ni dia tak bercara ni. Dia tak sebut ni. Hukum ada 3 dia tak sebut. Dia terus masuk setelah mana waba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Terus dia masuk menyatakan sifat-sifat hukum ketuhanan dah. Hukum sifat-sifat ketuhanan. Mana? Fallahu mawjudun qadimun baqi. Masuk dah. Sepatutnya kena ada lagi sebelum tu. Mana? Sebelum kita nak hukum sifat ketuhanan, kita tu terlebih dahulu kena tahu hukum tu ada berapa. Terlebih dahulu kena tahu hukum tu sendiri gapo. Pula dah. Sebelum nak tahu hukum tu ada berapa, kena tahu pula hukum tu gapo hukum. Hukum-hukum ni maknanya isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Itu dia panggil hukum. Mengisbat, menyabitkan sesuatu perkara bagi sesuatu perkara atau menafikan perkara tersebut daripada perkara itu. Itu terjemuh. Tak faham tu. Contoh kita kata Ali. Kita nak sabitkan Ali ni mencuri. Atau menafikan Ali ni mencuri. Maka kita tu kena tahu curi itu gapo dia, definisi dia. Tu ada kada Ali tu gi situ. Buktinya mana? Saksinya mana? Bila dah ada bukti, ada saksi dan kita pun faham definisi mencuri ni apa? Akhzul mal bi ghairi izni sahibih. Mengambil harta tidak dengan izin tuan dia. Itu panggil pencuri. Maka bila ada bukti, ada saksi dan kita faham definisi mencuri itu apa, barulah kita pun boleh isbatkan Ali mencuri. Itu mengisbatkan mencuri kepada Ali, atau Ali tidak mencuri. Itu dia panggil hukum. Bahasa pendek kita guna keputusan. Ada ni
keputusan tu. Bahasa Arab panggil hukum. Bahasa Melayu kita keputusan. Kelantan panggil keputusan. Tu keputusan. Mana keputusan mahkamah? Nah, ada tu. Apa hukumnya mahkamah? Hukum keputusan itu. Itu dia panggil hukum. Nah, jadi sebelum nak jatuh hukum apa-apa, mestilah kena gambar masalah perkara tersebut, baru boleh jatuh hukum. Kan yang dah sebut al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum di atas sesuatu perkara mesti digambarkan cabang bagi masalah perkara tersebut, baru boleh dihukum. Bukan terus orang tanya hukum selalu dah. Tak kena itu. Nah, contoh dia tanya wak boleh tak ustaz? Tak boleh, Nabi tak buat. Selalu dah. Sebab dia Nabi tak buat. Kalau sebab Nabi tak buat, banyak orang Nabi tak buat ni. Nah, banyak orang Nabi tak buat. Dan banyak orang Nabi buat, kita tak mampu buat. Dan banyak orang sahabat buat, kita tak mampu buat. Tabi'in buat, kita tak mampu buat. Tabi'ut tabi'in buat, kita tak mampu nak buat. Tapi cakap supaya dia hidup sama tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat dengan Nabi nah. Nabi buat ya. Menenggak molek. Ni. Sahabat buat lah. Tabi'in buat lah. Tak buat. Demo ni semua saya ke Nabi. Bah demo tak buat, kita tak payah buat lah. Dah demo saya pun Nabi supaya sahabat saya ke Nabi lah. Demo saya ke Nabi supaya tabi'in saya ke Nabi lah. Tabi'ut tabi'in saya ke Nabi supaya demo saya ke Nabi. Parok demo. Ni. Jauh panggil lagi api. Sahabat ni memang saya sungguh ke Nabi. Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa nafsi allati baina jambayya." Mung lebih aku cintai daripada tiap-tiap sesuatu, melainkan diri aku. Paling aku cintai pada diri aku sendiri. Maknanya Sayyidina Umar kata, aku nombor satu, Rasulullah nombor dua. Nah, Rasulullah kata, "Ya Umar, hei Umar, la takunu mu'minan, tidak jadi kamu orang mukmin yang sempurna iman. Nah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika allati baina jambaika, sehingga aku ni lebih mu cintai daripada dirimu yang adalah tubuhmu tu." Tengok. Pas Sayyidina Umar kata mana? "Wallazi anzala alaikal kitaba ya Rasulullah, demi Allah yang menurunkan kepada engkau Al-Quran ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min nafsil lati baina jambayya." Mu sekarang aku cintai lebih daripada diri aku sendiri. Mu nombor satu, aku nombor dua. Tu. Karena Nabi kata, Allah Taala sebut, "An-nabiyyu aula bil mu'minina bi anfusihim." Nabi itu lebih utama daripada diri-diri orang mukmin itu sendiri. Karena Nabi nombor satu. Ada ni. Baru Nabi kata, "Al-ana ya Umar, tamma imanuka." Sekaranglah wahai Umar, baru lengkap iman engkau. Boleh kita nak banding iman kita serupa Sayyidina Umar? Jangan awak banding itu. Tak sedar diri orang panggil awak banding lagu tu. Tentu-tentu dah kita tu tak boleh nak setara dengan tabi'ut tabi'in dan sahabat. Maka orang panggil maulid ke orang panggil apa? Bid'ah. Ya bid'ah. Makhtara ala ghairi misalin sabiqi. Mana perkara hak diada-adakan tak ada contoh terdahulu. Tak ada contoh dahulu. Tapi definisinya apa? Tentatif program maulud tu gapo? Gitu. Sebab tu tak boleh nak ukur lalu. Haram ke, wajib ke, sunat ke, kena tahu tentatif dia gapo. Nama maulud tapi tentatif gapo. Kalau nama maulud duk joget tina jatan, capo gau, makan babi nak pula. Jamuan arak nama timah lah ni boh. Nampak Islam sikit dah tu. Tak apalah ya. Nampak Islam sikit. Tu ada cak janggut lah tu, ustaz tak ada janggut. Arak warok lagi ada janggut, ada piah lah atas kepala. Pas boleh maulud gitu? Haram. Kena tengok tentatif dia. Nak kata halal ke haram, wajib ke sunat, kena tengok tentatif dia. Maka hak maulud duk biasa duk buat ramai-ramai negeri Islam ni, gapo maulud? Cerita pasal Nabi. Selawat ke Nabi, puji Nabi, jamuan makan. 3-4 perkara tadi tak ada dalil ke dalam Quran hadis? Ada.
Nah, cerita Nabi memang alimu auladakum bihubbin nabi. Ajari anak kamu cintakan kepada Nabi. Nak cinta kena kenal apa? Tak kenal maka tak cinta. Al ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Pokoknya kenal, buahnya cinta. Orang tua Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Orang tua Arab kata pokoknya kenal, buahnya cinta. Itulah lah kata. Nah, maka we kenal, nak we kenal nak ngaji, ngajar nak ayat cerita pasal Rasulullah. Paling kurang hak fardu ain ni orang panggil makrifat ammah. Wasif jami ar-rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatanah. We kenal sifat para rasul tu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Rasul paling kurang ada 25 orang. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim ila akhir. Pas Nabi Muhammad kita kena khusus sikit. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Aminah bin Wahbain. Nah, keluarga Bani Hashim Bani Abdul Muttalib. Lahir di Mekah. Nah, terima wahyu umur 40. Isra' ke Palestin, Mi'raj ke langit, atas pada langit ke-7 lagi. Hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Nah itu. Nabi kena gitu. Kena cerita, kena ajar, kena ceramah. Tu hak fardu ain tu. Tak cukup hak tu lagi, kena mengaji lagi nak kenal dengan Muhammad ni. Kena mengajar siratun nabawiyah, syama'ilul muhammadiyah, dalailun nubuwah, khasaisun nabawiyah. Tu 4-5 ilmu ni kita kena mengaji, orang panggil betul-betul kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad ni soalan dalam kuburnya bukan sekali, 2 kali. Kalau lain sekali lah man rabbuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka, sekali. Tapi Nabi Muhammad 2. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Sekali dah. Pahanya wawak pula suratu Muhammadin, gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya kepada kita dalam kubur kita esok-esoklah. Man hadzal rajulu? Siapa laki-laki ni? Jadi kalau tak biasa dengar kulit Nabi putih ke merah-merah, rambut Nabi tidak terlalu sterik, tidak terlalu khiting, ikal maya, rambut Nabi ada 5 jummah wafrah, tahap panjangnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggi Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, laisa bit tawilil ba'in wala bil qasri, walaisa bil qasri. Tak ada nak jawab ni. Tak ada nak jawab. Maka cerita pasal Nabi ni ada dalil. Disuruh kita kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke Nabi tak ada dalil? Ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tok khatib pergi tukar khutbah kan? Nah, tok bila tu sebelum nak pergi tok khatib pergi hak tu baca hak tu. Kita pakai tidur. Wa alamat waktu nak tidur ni kata masuk waktu tidur. Betul ni. Padahal tok bila tu suruh kita selawat nukil firman Allah Ta'ala perintah suruh kita selawat. Patut bila kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu, kita pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad selalu. Ni dok tu bila innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nguak tu khro tidur dah atau waktu masuk nak tidur ni. Tu tengok. Tu. Ada dalil? Ada dalil. Puji Nabi ada dalil? Ada dalil. Nah, Nabi masuk dalam masjid, sahabat berdiri, Nabi suruh duduk. Kita cerita dah dulu. Nah, Rasulullah suruh duduk kerana tawaduk Rasulullah. Hasan bin Sabit tak duduk dia. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu depan Hasan bin Sabit pun puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu ni kata, "Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimun. Ajibtu liman lahu aklus salimu yara hadzal jamal wa la yakum." Dia kata berdiri aku untuk kekasihku wajib atas aku. Tinggal benda wajib, benda hak tak betul tu. Nah, heran aku lihat orang yang ada akal yang sejahtera tapi tengok ke Nabi hak comel begini mo tu hai buat ni tapi tak berdiri menghormati dia. Oh. Nabi senyum tak kata apa. Sunnah takririyah. Nah, puji Nabi tu sunnah takririyah. Tengok. Ada dalil? Ada dalil. Buat jamu yang makan. Oh, banyak dalam Quran pun sebut. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa athira. Hadis Nabi, it'amut ta'am. Buat jamu yang makan, belanja makan. Nah. Jadi semua tu ada dalil tak? Ada dalil. Maka hukumnya harus bid'ah tadi hasanah. Tengok kondisi pula. Orang semakin jauh dengan Nabi. Sunnah. Makin jauh dengan Nabi, makin lupa Nabi. Bid'ah wajibah. Lagu tu tu baru boleh tahu hukum. Bukan tu hukum dah.
Tu ingat baik-baik. Sama tak? Pas ni kita nak ngaji sifat 20 ni. Nak hukum kan? Kena tahu hukum tu. Hukum tu berapa pertamanya? Iaitu isbatu amrin li amrin au nafyu anhu. Mensabitkan satu perkara bagi satu perkara atau menafikan perkara tersebut daripada perkara tersebut. Tu. Kemudian hukum ada 3. Tadi tahu dah hukum tu apa? Artinya keputusan. Cabai bidah tu kalau ada waibok ni, molek kita tulis hukum definisinya. Tu waibok duk situ jauh. Tu. Tapi tak boleh muka dia memang ada dah tulis gapo tu, terpadai pula dah. Kalau nak nampak sungguh kak, wak lola ada waibok dalam kepala otak kita lah. Wak nampak ada waibok. Tu tengok. Hukum. Apa makna hukum? Isbatu amrin li amrin au nafyu anhu. Mensabitkan perkara bagi satu perkara atau menafikan perkara tersebut daripada perkara yang disabitkan tadi. Artinya keputusan. Keputusan tu bagi 3 pula. Apa? Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. 3. Ni pendek-pendek ni. Cara mudah-mudah ni kita syarah ni. Tidak cara orang panggil mengaji pondok laik. Tak. Cara nak mudah kita apa ni pakat pegang masuk buh dalam kepala otak selalu mudah ingat. Mana hukum syarak pertamanya? Mana hukum syarak? Mana keputusan yang diputuskan oleh Tuhan. Syarak mana syari', pada hakikatnya Allah. Pada majaznya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitabullah yata'allaku bi af'alil mukallafin. Mana tuju cakap oleh Allah yang berhubung kait dengan perbuatan kita mukallaf. Terbagi pula 2 situ. Hukum syarak taklifi, hukum syarak wada'i. Hukum syarak wada'i bagi 5. Mana? Sah syarak manik fasad sabab. Pening dah. Kau lama kau pening nak ni. Hukum syarak taklifi 5. Mana? Wajib, haram, makruh, sunat, haruh. Biasanya orang kampung yang tak cara dah sah syarak manik fasad sabab. Tu biasa bahas dalam ilmu usulul fiqh. Tu nak jadi apa? Semaya contoh wajib semaya zuhur. Wajib semaya isyak. Sekarang ni wajib dah lagi. Wajib dah lagi semaya. Wajib tak semaya isyak? Wajib semaya isyak. Sekarang ni wajib dah lagi. Dah lagi. Berapa? Dah tak ada syarat. Tak ada syarat. Syarat. Mana syarat? Masuk waktu. Itu. Syarat apa tu? Syarat tu ada 2 pula. Bagi pula. Syarat wajib, syarat sah. Syarat sah kena usaha, syarat wajib tak kena usaha. Ya gitu. Tu kena ngaji fiqh pula ni. Kita ngaji usuluddin ni. Ngaji fiqh dia bahas tu. Syarat wajib tak kena usaha, masuk waktu kena usaha tak? Usaha. Akak matahari cepat sikit. Nak subuh mana boleh ya Tuhan buat tu, tak kena usaha. Syarat sah kena usaha. Mana? Pakai baju tutup aurat akak, hadah kita dengan ambil semaya ke mandi wajib. Itu syarat sah. Syarat wajib tak kena usaha, syarat sah kena usaha. Ingat gitu. Itulah gitu. Tiba-tiba masuk waktu. Ada syarat wajib, ada syarat wajib. Tapi tiba-tiba perempuan tu apa? Maka tak boleh juga semaya. Ada manik dia panggil. Sah syarat manik. Ada benda yang menegah daripada dia semaya. Jangan ada warung akak takbir juga semaya berdosa. Itu ni. Kenapa? Ada mani'un, ada perkara yang menegah. Jadi nak boleh kau wajib itu ni dipukul ke orang panggil dengan syarak wada'i tadi. Hukum syarak wada'i. Mana? Sah syarak manik fasad sabab. Itu. Tubik wajib, haram, makruh, sunat dan haruh. Itu. Wajib ke apa wajib? Wajib ni hak Tuhan suruh kita buat dengan putus. Talabul fi'li talaban jaziman. Mu kena buat mesti. Tak buat aku janji dengan aku. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kalau kita buat kerana dengan ikhlas, dijanji saksa api neraka kerana kita meninggalkan dia. Itu dia panggil wajib. Tu. Ni orang panggil hukum taklifi syarak. Berhubung dengan perbuatan kita. Duduk bergerak ada hukum, diam pun ada hukum. Gerak ada hukum, diam ada hukum. Itu. Tengok dah. Contoh. Masuk waktu semaya. Bang syak. Allahu akbar, Allahu akbar. Contoh. Berlaku tak hukum kita? Berlaku. Gerak pergi semaya wajib. Tu. Ataupun kita tak gerak lagi kerana sembahyang tu wajib muasa' dia panggil. Wajib yang diluas-luaskan dalam waktu. Kita pun niat, aku nak sembahyang isyak ni. Wajib kita kena niat. Aku nak sembahyang isyak ni, tapi tunggu habis kuliah. Tunggu siap meeting sikit atau tunggu lepas makan nasi ke? Ada.
Kalau tak niat lagu tu, duduk tengah makan nasi, puak-puak orang bel Zuhur kau kata, tak ada niat nak semaya lepas makan. Nah, mati celah tu, mati dalam keadaan tak semaya. Kita tak tahu mati bila. Sebab tu masuk waktu pak niat ala, aku nak semaya lepas ni. Lepas sudah kuliah ke, lepas sudah projek ke, sudah meeting ke, kena niat. Nah, tu wajib lalu dah, kerana berlaku dah orang panggil kewajipan semaya tu. Itulah gitu. Nah, tak niat dosa, haram. Itu. Kalau kita ambil hukum mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i, semaya jemaah ni fardu ain. Contoh, mazhab Syafi'i fardu kifayah. Nah, semaya berjemaah ni fardu kifayah, ditegakkan dia pada tempat yang zahir ketandaan Islam seperti masjid, surau dan sebagainya. Jadi kalau semaya jemaah bukan di surau, bukan di masjid. Mana? Dalam rumah kita ramai-ramai. Tak zahir ketandaan Islam, tak lepas fardu kifayah, jadi fardu ain. Tu kan? Dalam mazhab kita Syafi'i, semaya jemaah tu wajib fardu kifayah dilaksanakan pada tempat yang zahir ketandaan Islam, syiar Islam. Mana? Masjid, surau. Rumah kita tak zahir, rumah kita rumah tak pek, rumah keling mana pun lebih kurang sama belaka. Rumah teres ke apa ada tu ni. Itulah gitu. Nah, kalau kita ambil mazhab lain, mana? Semaya jemaah ni wajib fardu ain. Bunyi bel bergerak pergi semaya jemaah wajib. Tak gerak duk senyap, relax, pak, duk gulu rokok lu, cak. Haram. Tengok. Di manakah masanya kita berpisah daripada hukum Allah? Tak ada. Sebab tu fahaman sekularisme, fahaman ilmiah memisahkan agama daripada kehidupan itu bercanggah besarnya agama kita. Kenapa? Setiap gerak diam kita ni ada hukum syarak yang berhubung kait dengan perbuatan kita mukallaf. Itu dipanggil hukum syarak. Sepertilah belajar ilmu tauhid ni. Kita tak tahu sifat hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan. Fardu ain ni. Tak tahu sifat kerasulan, sifat kenabian. Tak tahu perkara ghaibiyat, sama'iyat, khabariyat. Ni orang panggil madah. Silibus, mata pelajaran dalam ilmu tauhid. Tak tahu apa. Sedangkan ini fardu ain. Ada orang mengajar, gerak gi ngaji wajib. Diam tak mengaji. Duduk epok kedai kopi relax, tunggu isyak masuk orang seorang. Dia tak reti apa hukum ilmu tauhid. Haram. Haram apa mana? Yu'aqab yusabu ala tarki, diberi pahala kerana kita meninggalkan perkara tersebut. Wa yu'aqabu ala fi'li, dijanji seksa kalau kerana kita mengerjakan. Itu haram. Mana talabut tarki talaban jaziman. Tuntut Tuhan paksa kita tinggal jangan perbuat dengan tuntutan yang putus. Itu dia panggil hukum syarak. Hukum syarak. Kita semaya maghrib ni wajib fardu ain. Ni ngaji ilmu tauhid kalau kita tak pandai lagi wajib fardu ain. Semaya isyak pani wajib fardu ain. Cari nafkah untuk anak bini zahir batin wajib. Atas suami, fardu ain atas suami. Semaya subuh pagi esok wajib fardu ain. Dia tengok ada hukum sama tu. Mana kalau wajib kita tak buat, dosa. Tu orang panggil hukum syarak. Yang keduanya hukum adat. Hukum adat ni mana hak sedia berlaku. Makan nasi kenyang, benda kering tepung dengan api terbakar, orang demam telai panado 2-3 butir lega, cabut cuh penyakit. Tu orang panggil hukum adat. Hukum adat ni ada 4 ikatan: isbat wujud bil wujud, isbat wujud bila adam, isbat adam bila adam, isbat adam bil wujud. Ada 4 ikatan. Ikatan ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Itu lagu tu. Lagu mana? Ada makan, ada kenyang. Ada makan, ada kenyang. Tiada makan, ada lapar. Tu ikatan tiada dengan ada. Apa lagi? Ada makan, ada kenyang. Tiada makan, ada lapar. Lepas tu pening dah aku ni. Aduh. Ada makan, ada kenyang. Tiada makan, ada lapar. Lepas tu ada dengan tiada. Ada makan, tiada lapar. Itulah gitu. Ada makan, tiada lapar. Tiada makan, tiada kenyang. Alah kali. Ikatan tiada dengan tiada. Pak, ikatan ribtu dia panggil. Ribtul wujud bil wujud, ribtul wujud bila adam, ribtul adam bil wujud, ribtul adam bila adam. Pak, ikatan ni sah menyalahi. Mana sah tak jadi. Kenapa bukan nasi kenyang?
Bukan ubat wi sembuh. Nah, bukan Panado wi sehat. Bukan vaksin yang menjaga. Tu bit tu. Bukan vaksin yang memati. Bukan Covid yang memati, yang memberi mudarat. Tidak. Siapa yang memberi manfaat mudarat? Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekas itu tidak adalah satu-satunya melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mengerasi di atas segala hamba-Nya. Nah itu. Jadi sebab tu kalau orang mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah ni, dia tak ada nak berkelahi dengan orang. Relax dia. Nah, yang masalah tak mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah ni jadi duduk baloh serabut perut dengan orang ni. Nah, pro waxing, anti waxing, macam-macam duk tubik. Nah tu ni. Nah, tu hak anti waxing, cara anti waxing mana? Dia kata fok-fok tok guru hak duk waxing semua ni pengikut dajal lah ke? Oh, parah. Jangan cakap gitu dah. Kalau demo tak selesai waxing, selekeh. Silakan. Itu makna selekeh, bukan selekeh. Nah, silakan. Nah, hukum harus. Tidak wajib dah. Hukum pun harus. Dah kerja pun wajib tu, dia kata nak menyusahkan hidup orang yang tidak waxing. Tu kerja cara dia laksana buat mana. Kita pun tak setuju dah. Apa sia kau orang dah. Ada orang hak terkesan. Kita waxing. Nah, kita waxing tak waxing tak boleh ngajar apa. Semua masjid kuliah mana semua dia minta 2 CJ kau dah. Kalau tak waxing mampu kerah. Dah lah 2 tahun ustaz tak ada kering dah duit tak ada kuliah. Nah, bawa buka masjid surau tak boleh kuliah pula. Dah tak cocok. Agak cocok kita. Lepas tu tu ikhtiar usaha yang bahasa zahir, bahasa adat. Nah, tak memberi kesan, tak memberi bekah. Covid tak memberi manfaat mudarat. Lepas tu apa duk pakai mask, duk sanitizer, ikhtiar usaha bahasa zahir. Sebab tu orang pakai mask 10 lapis kalipun. Ni sanitizer bukan tangan berendam, swimming pool. Kalau dia Tuhan nak kena tak? Kena juga. Malah gitu Lepas tu duk pakai lagu tu. Kena pakai ikhtiar usaha bahasa zahir. Kan senang lagu tu. Nak pelik apa-apa anti waxing ni. Nah, dengan Covid kuat pula akidah dia. Mana-mana nak tak pakai ni. Makhluk tu. Lagu tu. Nah, tak memberi bekah. Kemah pula. Bila tu bik hal waxing kata, bahaya demo waxing. Demo kena ni kak. 2 tahun mati. Boleh cok lalu mati 2 tahun. Nah, siap ayat lalu dah. Ustaz waxing ah. Kita waxing. Lepas tu? Boleh dah tu nak beli kapal tu. Takut nyusah kau lagi. Paruk demo kecek dah tu ni. Bahaya lagu tu. Nah, apa waxing kau manfaat mudarat ada. Tu juga. Kalau gitu apa waxing? Ikhtiar usaha bahasa zahir. Sebab tu orang waxing kena juga Covid. Pelik. Tak pelik Pelik apa? Bukan waxing yang memberi manfaat mudarat. Nah, ini Dajjal punya konspirasi. Paruk dia. Duk ingat ke Dajjal banyak ingat ke Tuhan. Takut mati. Man rabbuka? Dajjalu rabbi. Hanya. Dah sibukkan Dajjal semua je. Kena Dajjal lebih pada kena Allah Ta'ala. Nah. Berat sanggup ni. Tu je kata Dajjal masuk kop ni. Waxingnya ada cik halus masuk dalam ni. Dajjal nak detect. Tak ada duk payah gitu. Malu dah satellite ada tu. Nah. Tak perlu masuk cik-cik tubuh apa. Topi keledar boleh ni. Kalau topi keledar baru wujudlah ni mesti anti waxing marah pakai topi keledar. Dia kata anak saya pakai topi keledar pecah kepala dia tu. Berat. Nah, topi keledar pun makhluk Tuhan juga. Tak memberi manfaat, tak memberi mudarat. Apa kita naik motor pakai topi keledar, naik kereta pakai ni. Apa dia panggil? Sabuk pengaman ke apa? Nah, sabuk pengaman ada bahasa Melayu sungguh gitu bunyi. Apa? Ikhtiar usaha bahasa zahir. Motor kita koci, rumah kita koci. Memberi manfaat mudarat tak? Pada hakikat. Tak. Koci lah ke mana kalau dia Tuhan nak jadi ada kecurian, rompokannya berlaku juga. Tapi kita kena ikhtiar. Kena usaha. Usaha kita tidak memberi manfaat. Tu orang tauhid. Bukan duk lock rumah tergangur terbuka. Mana dia mau nak gimana balik kampung? Nak tak koci rumah. Tuhan jaga sungguh. Bukan setakat perabot baik kemah mu ngau rumah orang aku mana. Nah jaga ikhtiar bahasa zahir.
Tu kita orang ahli sunnah wal jamaah kena mengaji sungguh sifat 20 ni. Biar kemah akidah. Kalau tidak, takut wa man yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah wa man yakul bi quwwatil mudaati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Wa man yakul bi tab'i au bi illah. Siapa i'tikad makhluk ni dapat memberi manfaat dengan tabiat dia, mudarat dengan tabiat dia. Panadol memberi manfaat dengan tabiat Panadol. Vaksin dapat memberi manfaat dengan tabiat vaksin. Vaksin dapat memberi mudarat dengan tabiat vaksin. Covid dapat memberi manfaat dengan tabiat Covid, atau dengan tabiat Covid memberi mudarat dengan tabiat Covid. Atau kerana Covid dapat mudarat, kerana vaksin dapat manfaat, kerana nasi dapat kenyang. Fadzaka kufrun inda ahli millah. Itu akidah kufur di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Kafir. Bukan syirik sore kecil asghar, okey. Kufrun akbar, kufur besar. Tak boleh jawab Allahu Rabbi. Kekal dalam yukhalladuna finnari. Kekal, diperkekal dalam api neraka wal iyadu billah. Walaupun dia zon dia Islam, semaya berapi, berasap dahi sekalipun. I'tikad dia ni, pegangnya dia. Ini penting akidah kan? Ni hak miftahul jannah kan? Dok dia kata bukan Covid atau vaksin memberi manfaat mudarat pada tabiat atau kerana depa dua tu. Lepas tu Tuhan bagi power. Wa may yakul bil quwwatil mudaati. Siapa yang i'tikad makhluk ni dapat memberi manfaat mudarat dengan kuwah, power, kudrat hak Allah Taala buat pada dia. Panadol dapat memberi sihat kerana Tuhan buat dah pada Panadol satu kekuatan yang bila kita makan cabut demam tu. Nasi mampu memberi kenyang dengan kudrat nasi. Bila kita makan, cabut lapar tak dia. Kenyang dulu. Apa? Tuhan buat dah kekuatan mengenyangkan pada nasi. Tak kufur pun sesat. Fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Akidah tersebut bid'ah dalalah, jangan kita ikut. Itu. Patut ahli sunnah wal jamaah mana? Yang memberi manfaat mudarat hanya Allah. Nasi, Panadol, apa saja makhluk ni tak dapat memberi manfaat. Sama tarah ya, sama tarah. Makhluk ni sama tarah. Nasi kerabu dengan la ilaha illallah subhanallah pada pihak dapat memberi manfaat mudarat setara. Sebab tu nanti dah ajar tobek tu, orang mukmin tak makan nasi kerabu Orang yang nasi kerabu nasi biasa tak payah nak makan, duk dirajar lah ke. Patut Allah Ta'ala wikinya orang mukmin apa? At-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid yajri zalika bit ta'an. Tahlil, tahmid, tasbih, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Sedawa. Puasa khabar buku. Boleh terima tak dengan akal kita? Boleh. Ini bukan hukum akal, itu hukum adat. Yang kata, pelik ni. Macam cerita Doraemon. Tak logik pada akal. Makna akalmu gila. Itu lagu tu. Akal orang mukmin boleh terima. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar bila orang cerita Abu Jahal cerita kata Nabi Muhammad naik ke langit gitu-gitu gini. Pagi ni siapa dah? Abu Bakar ya akal cerdik. Dia kata kalau Nabi Muhammad cerita benda ni, lebih pada ni aku percaya. La usaddiquhu. Ma huwa akbaru minhu. Benda yang lebih pada ni pun la usaddiqu, aku akan benar. Itu Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Akal cerdas. Abu Jahal, Abu bapak, Jahal bodoh, bapak bodoh. Tak logik kata. Mana boleh? Tu tengok. Kenapa? You duk fikir yang menyampaikan pemergian itu ialah kenderaan, kereta, kuda, unta, bah, kereta api, helikopter, kapal terbang. Okey. Hak menyampaikan kita ke mana-mana tu hakikat Allah. Di sisi naik kuda, di sisi naik unta, di sisi makan nasi, di sisi makan Panadol, di sisi gitu. Tu akidah ahli sunnah jamaah. Di sisi naik flight, di sisi itu. Sebab tu tak pelik. Allah Taala nak sekejap saja siapa? Pelik tak pelik? Pada akal tak pelik. Harus pada akal kerana Allah Taala Maha kuasa. Itu akidah ahli sunnah jamaah dah. Itu hukum adat. Yang kedua. Yang ketiga, hukum akal. Hukum akal inilah kita nak guna dalam pengajian ilmu akidah. Kenapa Tuhan afala taqilun? Mu tak ada akal kau tengok. Itu.
Afala tatafakkarun, ada akal tapi mu tak mikir kah? Tengok. Jadi Tuhan tu suruh kita guna akal. Jangan kata tak boleh guna akal. Oh, tak boleh guna akal. Jadi gila. Kena gunalah akal Tuhan bagi ni nikmat. Tapi tak boleh kedepankan akal. Itu hak betul. Bukan tak boleh guna akal, tak boleh kedepankan akal. Lepas tu akal dengan Quran Sunnah, iaitu nakal. Nakal ni Quran Sunnah. Mesti disanding seiring. Tu sanding seiring. Sama. Nah, sama. Tak boleh nakal di depan, akal di belakang. Tak boleh. Quran hadis di depan, akal tahu di belakang. Tak usah guna akal. Pakai Quran hadis saja. Tak boleh. Itu Quran akal duk mana? Tak ada manfaat akal tu awak. Tu suruh fikir kan? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mu tak tengok kepada unta bagaimana aku buat. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Mu tak tengok ke langit bagaimana kami angkat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Mu tak tengok kepada bumi bagaimana aku hampar. Nah, tengok tu bukan suruh tengok, tak buta, tengok belaka. Mana suruh mikir. Guna akal ni proses mikir. Mesti ada tukar hak buat ni. Lagu tu. Nak mikir. Tuhan suruh guna akal. Jangan akal di depan, nakal di belakang. Jadi kalau akal di depan, mengkedepankan akal, mengkebelakangkan Quran Sunnah, itu manhaj kelompok Mu'tazilah dia panggil. Mu'tazilah. Jahmiyah, Mu'tazilah. Ya lagu tu. Pokok hak akal di depan, logical. Logik akal. Nah, itu. Kalau mengkedepankan nakal, Quran hadis, mengkebelakangkan akal, itu fahaman mujassimah, musyabbihah, zahiriyah. Itu. Dua-dua ni sesat belaka dua-dua ni. Tidak ahli sunnah wal jamaah. Patut ahli sunnah wal jamaah manhaj lagu mana? Akal dan nakal disanding. Sanding. Jadi sebelum kita nak guna akal, kena tahu lagu mana akal kita nak mikir. Dah. Masuk dah. Masuk waktu dah. Nak kena azan dulu ke lagu mana? Azan dulu deh. Azan dulu. Lepas kita sambung sikit. Bahasa hukum akal. Masuk ke tak? Aku sifat wujud alam ni. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. 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 Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas salat. La haula wa la quwwata illa billah. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح. لا حول ولا حي على الفلاح.
haula wala quwwata. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadil wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu. Baik. Sama tak dia? Kalau gitu hukum akal ni ada 3 dah. Ini ingat semua. Kok mana-mana kita fikir pun keputusan akal 3. Nah, apa yang diputuskan oleh akal ni 3. 3 keputusan. Kena ingat gitu. Tu kok araknya wujub, istihalah, jawaz. Itu kok arak. Itu Arab punya bahasa. Nah, nah, wujub, istihalah, jawaz. Apa wujub? Adamu qabulil intifa. Adam tidak, qabul terima, intifa ternafi. Tak terima tidak. Apa maksud tak terima tidak? Mesti. Jadi wujub artinya mesti atau ngoti atau sungguh. Tu cara mudah lah tu nak faham. Kalau bahas lagi, wujub tu ada wujub daruri, ada wujub nazari, tu panjang tu tak payah tu. Nak mengaji pondok lah tu. Ni. Setakat tu tak apa dah. Kita faham gitu sebab kita nak guna mana ni? Nak guna. Ada Allah. Nak hukum apa? Mesti, ngoti, sungguh. Ya belah kata. Itu semua tu perkataan yang menggambarkan makna adamu qabulil intifa. Tak terima tidak. Maknanya mesti, sungguh, ngoti. Nampak? Satu. Yang kedua istihalah. Apa makna istihalah? Adamu qabulis subut. Lawih tadi. Adam tidak. Qabul terima. Subut ngoti, sungguh, mesti. Tak terima ngoti. Tak terima sungguh. Tak terima mesti. Maknanya tidak. Jadi istihalah tu bahasa Melayu sebutnya tidak. Tiada Allah. Apa kita nak hukum? Tidak. Tentu tidak tiada Allah. Itulah betul ngaji sebab 20 ni. Sedia Allah. Apa kita nak hukum? Mesti Tuhan sedia. Ngoti Tuhan sedia. Sungguh Tuhan sedia. Sedia lawannya? Lawan tu tak sedia ya. Bukan gitu dah tu ni. Sedia lawannya baru. Baru Allah Taala. Apa kita nak hukum? Tidak. Tentu tidak. Tak terima dengan akal kita. Tak boleh fikir tu Tuhan ni ada permulaan bagi ada tu. Sebab tu jadi lama ngaji sifat 20 ni, selain daripada nak hukum, sebelum nak hukum kita kena tahu makna pula. Ada tu bahasa Melayu, wujud tu bahasa Arab. Bahasa Melayunya ada. Apa makna ada? Kena tu jadi lama tu sebenarnya sifat 20 ni tak siapa semalam main ngaji. Tuhan mesti ada, tak ada dia tentu tidak. Dalilnya lain ni. Tuhan mesti sedia, baru dia tentu tidak. Dalilnya lain. Tuhan mesti kekal. Binasa dia tentu tidak. Dalilnya lain ni. Bila lagu tu berapa minit ya. Ya jadi lama tu kan apa? Duk bahas pula. Wujud artinya ada. Apa makna ada? Kita pun ada. Tuhan pun ada. Weh, sama ke? Tak sama dah. Sama sebut je lafaz ada. Makna ada kita berbeza dengan makna adanya Allah Ta'ala. Tu jadi lama sikit tu. Ada kita mungkinul wujud. Lagi akhir nanti dulu. Waktu nanti dulu. Sipet dulu. Terik hukum akal dulu. Jadi pertama hukum akal ni mesti, sungguh, ngoti. Tu satu. Yang keduanya tidak, tentu tidak. Ya belaka tu. Dok. Kelantan pendek. Tak ada Allah. Dok. Lalu dah. Selalu dah. Napi selalu dah. Dok. Itu yang kedua. Yang ketiga Arab sebut lagi apa? Jawaz. Apa jawaz?
Qabulus subut walintifa, ai qabulus subut taratan walintifa taratan. Nah itu. Apa dia rotang-rotang ni ustaz ni. Tu ku arak dia lah, kita nak sebut ku arak tu. Nah, nayunya apa? Qabulus subut, terima sungguh, terima sengoti, terima mesti pada satu ketika, atau terima tidak pada satu ketika yang lain. Artinya boleh jadi. Melayu sebut boleh jadi. Terima dua belah. Sebelah sungguh pun terima, sebelah tidak pun terima. Mana? Boleh jadi. Boleh jadi. Tak ada belak apa? Orang cerita Pak emak makan nasi selori, bukan sotalam selori makan nasi. Tapi lapar lagi. Kita belak tak? Tak belak. Orang ada akal tak belak? Boleh jadi. Boleh jadi kenapa? Yang memberi kenyang bukan nasi. Makanlah sebutir bumi ni pun berah habis. Bubuh lah kalau tu lapar situ. Tak? Seduk air laut. Air telaga, air seluruh. Kering pun kata. Minum. Tuhan kata dahaga. Dahaga ke? Dah? Tak hilang dahaga tu. Itu. Boleh jadi. Tak belak. Tu. Itu hukum jawaz dia panggil. Tuhan buat makhluk. Tuhan meniadakan makhluk. Terima tak dengan akal kita? Terima. Boleh jadi. Boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak. Terima dua belah. Itu dia panggil jawaz. Jadi kalau tanya hukum akal ada apa? 3. Mana? Mesti atau sungguh atau sengoti? 1. Tidak, tentu tidak atau dak? 2. Boleh jadi. Terima sungguh, terima tidak. Tu yang ketiga. Tu. Kita fikir hukum mana pun, keputusan akal keluar 3 ni. Sengoti sungguh. Tentu tidak atau dak, boleh jadi. Itulah gitu dah. Baik. Selesai dah tu hukum akal. Barulah boleh kita nak masuk ngaji. Kalau tak reti hukum akal tadi, masuk ngaji pun duk pening-pening bengong gitu jelah. Gapo dia ustaz? Kenapa? Karena hukum akal tu dia panggil alat, wasilah. Untuk memahami perbahasan hukum sifat ketuhanan, wasilahnya akal, hukum akal. Tadi kena kuasai. Sebab tu Syekh Abdul Qadir bin Wangoh, orang panggil tu ayah Diskam Al-Fatani, murid Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani Pak Da'i Mekah. Dia karang satu risalah, satu kitab. Bicara apa? Tentang hukum akal. Wasailu ilmil kalam. Tu Ra'fatun wa rahmatun lil awam. Gitu lebih kurang nama kitab dia. Wasailu ilmil kalam. Wasail mana anak tangga, wasilah perantaraan untuk memahami ilmu kalam. Tu mana? Akal, kena guna akal. Itu dah. Karena dalam Quran Allah Taala suruh, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu." Tengok. Tu suruh mikir tu. Kamu mikir "Lau kana fihi ma alihatun illallahu." Kalau ada lagi pada dua langit bumi ni Tuhan lain pada Allah, jadi gimana? Coba mikir. Tu yang suruh mikir tu. Tak ada jadi warna-warna Ustaz. Tu mana kita tu malah mikir. Jadi kita kena fikir. Kalau ada Tuhan lain pada Allah langit bumi, jadi gimana langit bumi ni? Paling kurang 2. Tuhan A, Tuhan B. Kadang-kadang dia sepakat, kadang-kadang dia gocoh dua itu. Kalau dia sepakat kan? Tuhan A kata aku nak buat langit. Tuhan berkata beres, aku buat bumi. Luluh kehendak kedua-duanya. Langit pun ada, bumi pun ada. Dua-dua bukan Tuhan. Bapa? Bumi tak berajak kepada Tuhan A. Kerana bukan Tuhan A buat dia, Tuhan B buat dia. Langit tak berajak pada Tuhan B. Kenapa? Tuhan A buat dia, bukan Tuhan B. Bila ada selain daripada zat mereka ini yang tak berajak pada mereka, bukan Tuhan. Kenapa? Hukum ketuhanan tu al-istighna wa an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Dia mesti tak berajak apa-apa. Selain daripada dia semua berajak, tak boleh lepas dengan dia belaka. Karena Tuhan sebut dalam Quran, ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Antumul fuqara wallahu wal ghaniy wa antumul fuqara. Allah terkaya mana tak berajak apa-apa. Semua tak boleh lepas dengan dia, berajak fuqara, fakir. Itu hukum ketuhanan. Jadi bila salah satu bukan Tuhan, satu lagi bukan Tuhan juga. Jadi tak ada Tuhan.
Bila tak ada Tuhan langit bumi nak ada mana? Tak boleh nak ada sejak di awal lagi. Oh, satu. Tengok. Ni nanti masuk sifat wahdaniyah baru kita bahas sebenarnya. Saja nak orang panggil apa? Apa guna gak duk bahas hukum akal. Tak ada guna apa bah ni nak ngaji, bah ni sifat tu tak reti akal. Enggak gila lah lagi dia. Sebab tu kata Imamul Haramain, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqili. Tengok. Imam Haramai kata barang siapa yang tidak tahu hukum akal yang tiga tadi, mesti tidak boleh jadi. Wajib akal, mustahil akal, jaiz akal. Biasa tu wajib, mustahil, jaiz. Wajib, mustahil, jaiz tu bukan hukum akal. Itu muta'allaq bagi hukum akal. Mana? Tepat gantung bagi hukum. Pening lah weh. Ni. Tapi tak apalah nak sebut wajib pun boleh, wujub hak betul. Hak tepatnya wujub, mesti. Benda hak dihukum dengan mesti dipanggil benda tentu sungguh, tentu mesti, tentu sengoti. Kena ke benda tu wajib dia panggil. Jadi kalau kita tak memahami hukum akal, susah nak ngaji mana. Sifat 20 jadi apa payah sangat nak kena Tuhan kata. Qul Allahu ahad juga. Jadi ulama duk mengarang kitab gini semua ni jatuh ke bodoh lah pulaknya. Kita nak kata hijab ulama bodoh ke kita hak malah ngaji ni bodoh? Cuba pilih dua tu. Ulama hak kata kitab ni bodoh. Maknanya orang hak mengaji tu bodoh, orang hak tak mengaji buat kita jadi cerdik pula gitu. Balik tu. Orang masuk universiti cerdik ke? Ni. Orang duduk malah nak merah huguk duit orang tu hak cerdik. Masuk universiti mengaji siapa siji boleh tu lah orang cerdik. Gitu kan? Gitu. Jadi yang ingat kata, apa payah sangat mengaji ni? Tak payah jangan. Ulama buat ni mesti dah ada kaedah. Hak cerdik. Ulama. Kalau tidak tak boleh jadi ulama kalau bodoh kat sini. Bodoh-bodoh apa saya gini tak boleh jadi ulama. Ulama ni orang cerdik. Jadi kita pula cerdik pada dia. Jangan. Mana kita hak malah ngaji itulah bodoh. Dia hak mengarang kitab, buat kaedah untuk kita faham ilmu tu, hak cerdik. Jadi kalau kita nak cerdik, nak ikut dia. Lagu tu. Payah pasal dia mengaji, tak ada mengaji hak mudah. Tak payah. Payahlah ke? Tak ada ilmu hak mudah. Zaman budak-budak mula kecil-kecil dulu, ibu bapa kita nak ajar kita sebut dengan betul. Bukan senang duk tela situ. Duk tela situ. Latih sebut. Lama mana baru boleh. Nulis pula. Huduh tulis. Lama-lama boleh. Gitu ngaji pun syarat tulus zaman, lama masa. Mana boleh ngaji malam ni dah lah 2 tahun dah cuti, malam ni tu haling lalu. Mana boleh. Kata ni. Tak boleh lah gitu. Gitu habis. Tengok deh kalau kita nak masuk ni. Fallahu mawjudun. Maka kata musannif rahimahullah taala, maka bermula Allah taala tu. Dia kata fallahu mawjudun ai idza aradta ma'rifatal 20 sifatan. Apabila mu nak mengenal akan 20 sifat yang wajib mu kena kenal tu, fa aqulu laka, maka aku pun katalah kepada engkau Allahu mawjudun. Bermula Allah taala pertama sekali mu kena i'tikad ada. Mu kena tengok i'tikad ada. Lagu mana? Ada dia mesti. Mesti Allah ada. Kenapa? Makna ada Allah taala tu wajibal wujud. Apa wajibal wujud? Mesti ada. Tak terima nak kata tak ada. Tak terima tak ada yang dahulu. Tak terima ada berhubung dengan tak ada. Tak terima. Ini orang panggil ternafi adamus sabiq wa adamul lahiq. Adamus sabiq tu mana? Adam tak ada, sabiq terdahulu. Adamul lahiq maknanya ada yang dihubungi oleh tiada. Kita ni. Ni, kita ni ada tak? Ada. Dulunya ada dah dulu. Zaman Firaun dulu ada tak? Ada kita zaman Firaun dulu? Tak ada. Firaun ke apa? Firaun. Firaun ada tak kita? Tak ada. Bila kita adanya? Kalau hamba kat 31 Ogos 1989. Tubiklah hamba daripada perut mak. Dulunya tak ada. Sampai tarikh tu baru tubik daripada perut mak. Ada. Ada hamba tu didahului oleh tak ada dulu. Baru ada. Nampak tak? Jadi ada kita ni didahului oleh tiada. Orang panggil
didahului oleh adamus sabiq, dia panggil. Kalau Arab panggil adamus sabiq, tak ada yang dulu. Sambil ada sekarang ni, ada deh. Ada. Terima ke tidak nak dihubungi oleh tiada? Terima tak? Berhubung dengan tak ada kita ni, terima tak? Terima. Nah, sekarang kalau orang pergi pondok ambo, ustaz ada tak? Ustaz tak ada. Terima. Gimana kuliah? Oh, panggil adamul hal. Tak ada sekarang. Terima. Nah. Ataupun tak ada tu mati. Sebab tu kalau ada orang cerita kata orang mati, mu tahu pak mak meninggal dah. Pak mak mana? Tu sebelah rumahmu tu lah. Ya ke? Innalillahi wa inna. Selalu dah. Dia kata, ya ke? Tak logik je boleh mati. Mana boleh mati dia? Gitu ke? Berat mu otak lah kalau gitu kata ni. Mesti, ya ke? Terkejut tu terkejut. Tapi apa? Boleh tak mamak tadi tu dihubungi oleh tiada? Boleh. Ada seperti ni, seperti kita ni. Mana? Terima tak ada dulu, terima tak ada sekarang, terima tak ada lagi akan. Tu. Adamul lahik tu dia panggil terima adamul hal wa adamul istiqbal, dia panggil. Terima tak ada sekarang, tak ada lagi akan. Terima. Ada yang seperti ini dipanggil mungkinul wujud. Ni. Mungkinul wujud. Harus ada saja. Bukan wajib ada, bukan mesti ada. Ni makna ada kita tu, gitu dah. Jadi ada Allah Ta'ala wajibal wujud. Mana? Tak terima nak kata tak ada. Tak terima tak nak kata tak ada bila? Dulu tak terima, sekarang tak terima, lagi akan tak terima. Tak terima nak kata tak ada Tuhan. Kemana tu makna ada tu? Sebab tu jangan kita disuruh aja ada Tuhannya. Nah, jangan. Itu ni. Dalam cerah ada Tuhan, dalam gelap tak ada dah Tuhan. Nah, ada disuruh kata, nak cerita sikit tu. Janganlah seorang ni ngupak dosa. Lepas tu nanti kedai kopi pani. Kedai kopi tak ada Tuhan pula kan? Bersembuh tak gigi ngopak ada tu ni. Ada. Tak boleh nak kata tak ada Tuhan ni. Tuhan ni wajibal wujud, tidak ada permulaan bagi adanya dan tidak ada adanya itu dihubungi oleh tiada. Sama ada tak ada sekarang atau tiada yang lagi akan. Tak ada yang seperti ni. Ada yang seperti Allah Ta'ala ni dipanggil wajibul wujud. Itu. Jadi ada yang makna seperti ni kita nak iktikad pada Allah apa? Mesti Allah ada. Ada lagu mana tu? Ada seperti tadi tu. Bukan ada seperti kita. Ada yang makna seperti tadi. Lepas tu ada lawan dia mana? Ada lawan dia tak ada. Tak ada lawan dia sekut meri. Nah, ada lawan tiada. Nah, lawan situ bukan dengan makna. Lawan tu bukan makna macam kuba tanduk sama-sama. Bukan. Ini salah orang nak faham ni. Nah, wujud artinya ada. Ada lawannya, lawan ada, tiada. Lawan maknanya, dia kata ni macam lembu duduk tanduk. Duduk badai tanduk lembu. Sigung ada dengan tak ada. Dia belak tu, Tuhan ada ke tak ada? Tadi ada, waktu tak ada ya. Bukan makna lawan tu dah kata. Lawan tu dengan makna yang melawani. Min itlaqil masdari wa iradatil ismil masdar. Ismil fa'ili dipanggil. Yang melawani makna apa? Yang tak boleh beripu sekali. Ada dengan makna wajibal wujud tu tak boleh beripung sekali dengan tiada. Nampak tak? Ada yang makna mungkinul wujud seperti kita ni, boleh tak beripung dengan tiada? Boleh. Ada yang seperti kita mungkinul wujud tadi. Hak terima tidak ada yang dahulu, terima tak ada sekarang, terima tak ada lagi akan. Boleh tak ada seperti kita mungkinul wujud ni beripung dengan tiada? Boleh. Tapi ada yang seperti makna Allah Ta'ala tadi, wajibul wujud tadi tu, tak boleh beripung sekali dengan tiada. Itu Jadi tiada tentu tidak. Tiada Allah tentu tidak. Tak boleh terima dengan akal. Jadi apa? Ada Allah tu dipanggil wajib. Kenapa? Akal kita hukum dengan wujud. Wujud bahasa Melayu mesti, sungguh, sengati. Mesti Allah ada. Allah ada tu dipanggil wajib. Sebab apa? Sebab dihukum dengan wujud. Melayu kata mesti, sungguh, sengati. Sengati Allah ada. Lawan bagi ada tiada. Tiada Allah tu kita hukum apa? Tentu tidak. Tak.
tiada Allah. Tentu tidak tiada Allah. Tiada Allah dipanggil mustahil. Kenapa? Karena dihukum dengan akal kita istihalah. Melayu panggil apa? Istihalah tu bahasa Arab. Melayu tentu tidak. Tidak. Gitu. Jadi belajar sifat 20 ni belajar wujubul wajib, istihalatul mustahil. Kena ingat tak? Nah, wujubul wajib, istihalatul mustahil. Habis. Kemudiannya dalilnya ialah alam ini dia tak sebut sini. Nah, nanti kita akan sambung pula perbahasan kerana kita nak masuk sikit hak payah. Sikit je hak payah. Hak payah. Nah, hak tadi hak mudah tu belajar tu. Hak payah ni tidak fardu ain. Fardu kifayah aja. Cuma nak try testing tengok. Boleh faham ke tak boleh faham? Kalau boleh faham, kemah. Kalau tak boleh faham, anggaplah masya-Allah ilmu ulama. Tak boleh faham kita. Nak tinggi lagi. Hak tinggi lagi. Mana? Hak tu bukan fardu ain dah. Bukan fardu ain. Takut kita kata, payah yang mengaji sifat 20 malah ngaji Dah. Hak tu bukan fardu ain. Lepas tu bukan fardu ain apa nak ayat? Supaya kita sedar bagaimana ilmu para alim ulama. Kita kagum dengan keilmuan alim ulama. Barulah kita rasa hormat, rasa ta'zim, terima kasih pada ulama, hargai ulama dan sebagainya. Itu insya-Allah kita sambung semula pula. Cuma nak suruh tandanya kita lah ni baru duk fallahu maujudun. Kerak situ. Situ baru tu. Qadimun baki dak lagi tu. Yang duk garis habis sangat. Fallahu maujudun. Kerak situ. Tanda situ. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Maaf ambil masa banyak ni. Enggak 2 tahun ke cuti ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.